Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sejenak rindu. Sayang lirik terasa pedih. Siapa saja yang tidak mengenali usahawan dan jutawan muda Safi Ilyas yang banyak mencetuskan kontroversi di media sosial pribadinya. Sama ada kontroversi itu sengaja dirancang atau tidak disengajakan, kontroversi yang dicetuskan sememangnya menarik perhatian netizen untuk mengikuti perkembangan hidup pribadinya. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kontroversi terhangat yang dicetuskan oleh Safi Ilyas. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Safi Ilyas atau nama sebenar Muhammad Safiuddin bin Ilyas dilahirkan sebagai seorang lelaki normal tetapi mempunyai kecenderungan jiwa ke arah wanita atau lebih dikenali sebagai transgender. Memulakan perniagaan sejak di bangku sekolah, Safi Ilyas berjaya menjadi jutawan di usia belasan tahun lagi dan mendapat pujian dari netizen. Walau bagaimanapun, perkembangan hidup pribadinya yang sering dipaparkan di media sosial dikritik teruk oleh netizen malah turut mendapat perhatian media tempatan dan juga pendakwah di Malaysia. Ada yang mengatakan Safi sengaja membuat publicity murahan demi meraih keuntungan daripada perniagaan. Di tempat ke-10 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah apabila dikatakan menghilangkan diri buat seketika kerana mengalami Jom bawa dia keluar jom. Kenapa ni? Kenapa? Video. Jom pasal keluar. Bawa keluar jom, bawa keluar. Keluar ni. Basah ni. Tak okey, bawa keluar. Keluar nak pergi. Agak lama nama Safi Ilyas kurang didengari dan tidak menjadi topik para netizen. Kali terakhir namanya menjadi perhatian masyarakat adalah ketika usahawan kosmetik ini membuat pembedahan membuang implan di dadanya dan kembali menjadi lelaki sejati pada Ogos 2019. Namun selepas pembedahan tersebut, Safi ada beberapa kali berkongsi di Instagram mengenai kepayahan hidup dan masalah yang sedang melanda dirinya, di antaranya ditipu pekerja yang juga merupakan seorang rakannya. Pada bulan Januari 2020, Safi mengejutkan orang ramai dan pengikutnya apabila memuat naik perkongsian di Instagram dengan nada kecewa seakan sudah putus harapan dan mahu melompat terjun dari balkoni rumahnya. Menjengah ke ruangan komen, kebanyakan pengikut Safi yang bimbang mengambil kesempatan dengan menasihatkan usahawan kosmetik itu agar tidak membuat perkara yang pelik dan sentiasa ingat pada Allah. Ramai juga yang berpendapat perbuatan Safi itu adalah satu cubaan oleh jiwa. Dalam masa yang sama, ada juga segelintir netizen yang berpendapat itu hanyalah strategi marketing atau gimmick murahan dalam meraih perhatian masyarakat untuk kepentingan perniagaannya. Safi akhirnya mengakui bahawa dia mengalami masalah kesihatan mental sejak 5 tahun lalu. Di samping berkongsi pengalaman kemurungan yang dialami, Safi memberitahu bahawa bukanlah satu perkara yang mudah untuk melawan penyakit ini. Safi juga memberitahu bahawa penyakit mental tidak boleh diubati dengan bersolat dan kembali ke pangkal jalan kerana dia dikatakan oleh netizen bahawa mengalami masalah mental kerana melanggar fitrah sebagai seorang lelaki. Safi memberitahu bahawa masalah mental yang dialami perlu mendapat rawatan pakar dan juga mengambil ubat-ubatan yang disarankan oleh doktor. Safi juga mengakui sudah semakin sembuh dan berkemungkinan tidak perlu bergantung kepada ubat lagi. Di tempat ke-9 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah aksi Safi menyanyi di live Instagram selepas menghadiri kelas vokal daripada tenaga pengajar profesional. Kau yang mula. Okey, tarik nafas, okey? Sekali kau suarakan kebimbangan pada cintaku, kau tak mampu bersendirian tanpaku. Kita tahun 2018, Safi Ilyas dikatakan sedang dalam proses untuk mengeluarkan lagu nyanyiannya sendiri. Menerusi satu perkongsian di laman Instagram miliknya, Safi Ilyas mendedahkan dirinya ketika itu sedang belajar menyanyi dengan guru vokal Cikgu Syafi. Malah Safi Ilyas mengatakan bahawa lagu ini dibuat khas untuknya dan bukannya lagu yang dibeli. Safi Ilyas dikatakan menyanyi secara live di Instagram ketika itu untuk menunjukkan hasil pembelajaran vokal yang dihadirinya. Safi menyanyikan beberapa buah lagu penyanyi popular di Malaysia sebagai promosi awal kepada single yang bakal dikeluarkan ketika itu. Yang menjadi buah mulut netizen ialah gaya penyampaian lagu yang dinyanyikan oleh Safi adalah sumbang dan menggelikan hati. Disebabkan hal tersebut, netizen tidak sabar ingin mendengar single hasil nyanyian Safi yang bakal dikeluarkan pada ketika itu. Walau bagaimanapun, ada segelintir netizen berpendapat bahawa Safi sengaja menyanyikannya dengan nada yang sumbang sebagai salah satu marketing untuk menarik perhatian netizen terhadap single terbarunya ketika itu. Akhirnya single Cinta Gila dilancarkan pada Oktober 2018 dan mendapat sambutan hangat
daripada netizen. Seperti yang dijangkakan, suara Safi tidaklah sesumbang semasa dia mengadakan sesi live di Instagram. Lagu Cinta Gila trending di media sosial dan mendapat pujian dari netizen yang membandingkan suara Safi Ilyas dengan Datuk Sri Vida dan juga Datuk Alif Shukri serta Nur Sajat. Di tempat ke-8 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah hubungan Safi Ilyas dengan beberapa orang lelaki yang didakwa sebagai teman lelakinya. Pada tahun 2017, Safi mengejutkan ramai kerana menerusi Instagramnya beliau dilihat memakai pakaian seperti wanita dan turut dilihat kerap bersama seorang lelaki. Ini termasuklah beberapa gambar mesra Safi bersama seorang lelaki dikenali sebagai Kari Farjari, di mana menurut netizen dia adalah teman lelaki Safi. Korang tu jangan tersalam sepupu lelaki korang. Haram tau. Jangan terpegang tangan pak awak korang. I lelaki-lelaki tak apalah. Sebelum itu, Safi sudah pun berhijrah untuk kembali menjadi lelaki dan cuba untuk melawan nafsu untuk menjadi seorang maknya. Walau bagaimanapun, Safi tidak memberi komen terhadap dakwaan status lelaki tersebut. Tidak lama selepas itu, Safi Ilyas dilihat sering berdampingan dengan seorang lelaki lain yang dikenali sebagai Shah James Zafrul. Sekitar Jun 2018, melalui perkongsian individu yang didakwa teman lelaki Safi di Instagram, lelaki bernama Shah James Zafrul ini dikatakan telah menyarungkan cincin di jari manis Safi. Namun seperti yang dijangka, video yang dikongsi Shah James mendapat kecaman bertubi-tubi daripada netizen yang geli dengan hubungan sejenis mereka. Rata-rata netizen memohon Shah dan Safi berubah dan kembali ke pangkal jalan. Malah ada juga yang mengutuk tindakan Safi memakai cincin emas kerana lelaki Muslim diharamkan memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Tidak lama selepas itu, sekitar Julai 2018, Safi Ilyas memuat naik video dan gambar yang didakwa olehnya sebagai sesi foto pre-wedding atau pra-perkahwinan mereka susulan video Shah James yang memberi sebentuk cincin tanda ingin melamar Safi. Video tersebut mendapat kecaman hebat. Lebih-lebih lagi, Safi dan Shah James turut mengambil gambar bersama ibu bapa Shah James. Netizen mengecam kerana foto tersebut seolah-olah memberitahu bahawa ibu bapa Shah James turut menyokong tindakan songsang anaknya itu. Walau bagaimanapun, Safi ada memberitahu bahawa ibu bapa Shah James menerima Safi sebagai anak angkat dengan berlapang dada. Dalam bulan Julai yang sama juga, mereka berdua mencetuskan spekulasi apabila memuat naik posting menggambarkan hubungan mereka sudah retak. Kau nak apa dalam sini? Okey, kau nak ambil barang kau. Kau tahu tak sekarang ni kawan-kawan kau asyik mesej aku kata apa benda nak minjam duit apa semua. Kau boleh kode orang sang tak? Malah, Safi menerusi akaun Instagramnya berkata dia dan Shah sudah tidak ada apa-apa dan enggan orang ramai terus mengaitkan dirinya dengan jejaka berkenaan. Sekitar Ogos 2018, Safi memuat naik video drama pergaduhan dia dan Shah James bergaduh sakan di pusat membeli belah pavilion. Difahamkan mereka ketika itu menghadiri acara Kuala Lumpur Fashion Week 2018. Kata netizen, mereka masih lagi menyayangi antara satu sama lain. Namun, ada juga netizen yang sudah bosan melayan kisah mereka ini. Rata-rata yang melihat video ini mengatakan apa yang berlaku cumalah lakonan semata-mata dan hanya lagi gimmick untuk tujuan marketing. Segala drama murahan ini hanya mengundang kecaman netizen. Di tempat ketujuh bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah apabila Safi Ilyas menjawab soalan panas daripada netizen. Pada tahun 2019, Safi Ilyas mencetuskan kontroversi bila berkongsi kisah pertama kali dia melakukan hubungan seks selepas membuat pembedahan kemaluan. Alhamdulillah, kita couple, lepas tu cinta macam darah pertama dan sari isyak ni, lepas dah cuci-cuci semua kan. Tiba-tiba lubang yang tertutup, maksudkan kan tak tahu lubang kat mana, tiba kenapa lubang aku ni macam berdenyut-denyut. Lepas macam, oh macam ni ke? Denyut. Dia macam kemuk-kemuk ni, apa yang dia macam mulut ikan tu, pip. Dia macam jadi mulut ikan kat bawah macam macam kita tak tahu dah, sumpah sorry bukan nak sembang ucap. This is my pengalaman macam. Perkongsian menerusi IG Live itu memang terlalu jelas dan teliti sehingga ianya membuatkan ramai orang kurang senang. Akibatnya dia mengeluarkan video kenyataan balas di Instagram dengan memaki hamu netizen yang tidak berpuas hati itu. Safi berpendapat bahawa jika netizen tidak mahu dia menjawab soalan yang sensitif, jadi dia tidak perlu bertanya soalan sebegitu kepadanya. Yang kali jangan tanya. I dah jawab. Bila ada jujur, kau marah pula. Sentap. Netizen merasakan bahawa Safi sepatutnya boleh berfikir dahulu sebelum menjawab soalan tersebut. Jadi dia tidak perlu berasa marah dan tidak patut menjawab soalan itu jika tidak berasa selesa. Sekitar Julai 2020, jutawan kosmetik Safi Ilyas telah menerima soalan daripada netizen yang nampaknya muskil dengan fungsi kemaluan yang terdapat pada lelaki yang telah melakukan pembedahan menukar jantina. Safi walau bagaimanapun telah memberi respons yang baik dan tidak menunjukkan perasaan marah
apabila diajukan soalan sedemikian rupa. Menurutnya, kemaluan yang ada pada sesiapa yang menukar jantina ini berfungsi seperti biasa kecuali untuk perkara seperti hamil dan juga datang haid. Netizen yang mengikuti posting tersebut telah memberikan reaksi yang berbeza. Rata-rata menganggap itu sebagai jawapan kepada persoalan yang menjadi kemusykilan ramai orang di luar sana. Pada bulan Mac 2021 pula, Safi Ilyas mencetuskan kontroversi apabila Safi Ilyas membuat satu pendedahan di mana dia menjelaskan bahawa sulam bedak sebenarnya tidak mesra wuduk untuk wanita muslimah mengerjakan solat. Safi menjawab soalan tersebut berikutan menerima soalan itu daripada pengikutnya di Instagram. Menurutnya lagi, proses sulam bedak itu sama seperti mencacah tatu di badan di mana warnanya akan kekal selama 3 hingga 6 bulan. Tambah Safi, dia tampil untuk berkongsi mengenai perkara tersebut kerana tidak suka orang ramai dimomokkan dengan cerita penipuan yang mengatakan wanita yang melakukan sulam bedak di wajah boleh menunaikan solat seperti biasa. Tapi tak ada orang tipu kata macam taklah boleh buat solat. Solat sulam kening, sulam bibir. Tak sayang, tak. Sebabnya dia adalah sebenarnya tattoo, sebabnya ada pigment. Kalau betul benda tu adalah benda yang tidak orang kata seperti tattoo lah, senang cerita betul-betul bukan sulam lah atau sulam Nabi ke, sepatutnya bila kita dah bilas dengan air, kita dah remove makeup semua, dia akan hilang. Betul tak? Kalau dia masih ada kekal dekat situ, maksudnya dia adalah umpama macam semi-permanent lah. Sebenarnya dia ada kat situ, so maksudnya dia adalah tattoo. Respon Safi itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen. Ada segelintir yang mendakwa Safi menipu dan ingin menutup periuk nasib pengusaha yang menyediakan perkhidmatan sulam bedak dan juga sulam kening. Safi juga dikecam kerana tetap melakukan prosedur kecantikan itu walaupun tahu ianya haram dan tidak sah wuduk. Di tempat ke-6 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah apabila Safi didakwa bergaduh dan menyerang Insta famous bernama Baby Ara. Kita Januari 2018, kecoh menerusi laman sosial Twitter dan Facebook mengenai penyebaran video pergaduhan antara Safi dengan seorang wanita yang dikenali sebagai Baby Ara. Pergaduhan itu telah berlaku pada waktu malam apabila Safi bersama teman baiknya yang juga merupakan seorang pelakon, Farah Mendoza, telah bertemu dengan Baby Ara di sebuah kedai makan di ibu kota. Video yang berdurasi selama 35 saat itu menyaksikan Safi yang sedang merakam permohonan maaf daripada Baby Ara dan secara tiba-tiba datang seorang individu yang didakwa pembantu peribadi Safi Ilyas terus memarahi Baby Ara sebelum menampar muka wanita itu. Kejadian itu turut disaksikan oleh ramai pengunjung yang datang ke kedai tersebut untuk menjamu selera tetapi terpaksa menonton drama tersebut pula. Dalam video yang lain, seorang saksi kejadian turut merakam kejadian yang memaparkan individu tersebut yang turut menarik rambut Baby Ara daripada belakang sehingga menyebabkan wanita itu terjatuh. Akibatnya pengunjung yang terpaksa menjadi saksi kejadian itu mula bersuara dan ia turut menyebabkan ramai pengunjung mula angkat kaki daripada meneruskan niat mereka untuk menjamu selera di kedai tersebut. Difahamkan punca pergaduhan itu adalah disebabkan tindakan Baby Ara yang telah merakam dan menyebarkan video tarian gelik Safi ketika menyambut tahun baru 2018 di Langkawi pada hujung Disember 2017. Terdahulu, satu laporan media mengatakan Safi dan rakan-rakannya memukul Baby Ara hingga penyebaran video Safi yang menari dan didakwa mabuk di Pantai Cenang Langkawi semasa sambutan tahun baru 2018. Namun Baby Ara menafikan itu adalah perbuatannya dan menyebabkan rakan Safi semakin berang lalu hingga menyebabkan Julai 2019 Safi Ilyas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas tuduhan menyebabkan Mahkamah kemudian membenarkan Safi diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin. Di tempat kelima bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah apabila Safi Ilyas dan Nur Sajat berperang di media sosial. Dua ahli usahawan kosmetik penuh kontroversi ini menjadi perhatian ramai apabila berlakunya perang sindiran menerusi Instagram milik kedua-dua jutawan ini. Sekitar Julai 2018, kecoh seketika apabila Safi Ilyas memuat naik caption yang dia tidak pernah merakam video mandi di dalam tanda sambil menyanyi dan dia tidak kisah dikenali sebagai pondan. Tindakan Safi Ilyas itu dilihat seolah-olah menyindir Nur Sajat yang kerap kali memuat naik video di dalam tanda sambil menyanyi. Selain itu, Nur Sajat seperti yang diketahui mengaku dirinya adalah perempuan dan menafikan dirinya adalah seorang pondan. Muat naik tersebut nampaknya mengundang Sajat untuk terus memuat naik kenyataan balas terhadap komen Safi Ilyas. Nur Sajat menyindir Safi yang perasan dirinya cantik sedangkan Safi tidaklah secantik mana jika dilihat di depan mata. Menurut Nur Sajat, dia tidak akan mengeluarkan kenyataan seperti itu melainkan wujudnya provokasi dari pihak berkenaan.
perniagaan. Sementara itu di Instagram Safi pula, dia mengeluarkan kenyataan bahawa dia tidak kisah, kurang-kurangnya dia berani mengakui dirinya adalah pondan. Safi juga mengatakan dia tidak perlu cemburu dengan Sajat kerana dia terlebih dahulu menjadi jutawan ketika Nur Sajat masih lagi menjadi showgirl di Macau. Dia juga menasihatkan Nur Sajat supaya tidak memandang rendah kepada pondan-pondan lain di Malaysia. Selain itu, menerusi sebuah rakaman video secara live yang dipertontonkan menerusi akaun Instagram Safi pada pengikutnya, wanita bergelar usahawan ini telah menyindir Nur Sajat sebagai munafik. Kata kita Nur Sajid, kita Safi Ilyas lah. Aduh, bakponya. Dia nak panggil saya Pudin ke, nak panggil saya Bapuk ke, saya tak rasa apa-apa pun. Okey je. Because saya sedar diri saya dan saya tak munafik nak kata saya punsa, munafik nak kata sekejap saya perempuan, sekejap saya lelaki, sekejap kan apa surat lawyer ke apa ke kan. Haji ke hajah? Mana cakap dah kita lelaki kan? So kita haji lah. Apa pula? Kita tak akan buat lah gosip murahan nak pergi umrah lah. Kata-kata konon-kononnya akunya nak terbakar depan sana ke? Kan nak pergi tu kalau lelaki-lelaki lah, kalau perempuan-perempuan lah. Betul tak? Safi mana ni on tak? Tak ada on lah cousin. Tak on. Sis dengan Sajat BFF ke? Tak tahulah. Dia asyik lari je kan nampak. Kenyataannya ini seolah-olah merujuk kepada kes Nur Sajat yang sehingga kini orang ramai masih mempersoalkan jantinanya. Safi Ilyas juga menyela tindakan Nur Sajat yang suka membuat gosip murahan seperti mahu menunaikan umrah bersama keluarga pada tahun 2017. Safi menyindir Nur Sajat supaya berpakaian seperti lelaki semasa mengerjakan umrah supaya tidak terbakar ketika mengerjakan ibadah di sana. Di tempat keempat bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah apabila Safi Ilyas didakwa menipu leader dan ejen yang menjual produk jenamanya. Jika anda masih ingat, penghijrahan Safi menjadi viral sekitar tahun 2016 dan mendapat pujian daripada banyak pihak. Ketika itu juga, penjualan produk jenama Safi Ilyas iaitu Perlaking mengaut keuntungan jutaan ringgit kerana mendapat tempias daripada kisah penghijrahannya menjadi lelaki semula. Bagaimanapun, seorang pengguna Facebook bernama Muhammad Amy bin Yusof telah membuat pendedahan kepada laman Facebook Ponzi Scheme Alert in Malaysia mengenai teknik perniagaan Safi yang melibatkan penipuan dan penganiayaan kepada leaders dan juga pengguna. Individu tersebut memberitahu bahawa Safi mencari 200 leader yang berfungsi sebagai pemborong yang juga merupakan ketua kepada stokis, ejen dan juga dropship. Semua leader diberikan seminar percuma untuk membuat jualan. Semasa seminar, Safi Ilyas bersumpah tidak akan menjual produk tersebut kepada pemborong untuk menjaga periuk nasib leader dan juga pasukan yang dipimpin. Pada awalnya, jualan Perlaking sangatlah hebat. Selepas beberapa ketika, jualan mulai huru-hara kerana isu Perlaking tiruan dan isu main harga. Terdapat beberapa pihak telah menjual Perlaking dengan harga yang lebih murah daripada harga modal para leader. Safi mendakwa bahawa terdapat produk Perlaking tiruan, namun Muhammad Amy mendakwa ianya hanyalah pembohongan. Safi didakwa mewujudkan situasi bahawa leader yang tidak jujur menjual Perlaking dengan harga yang murah. Safi juga dikatakan memaki dan mengugut para leader supaya tidak boleh menjual produk lagi kerana isu ini. Tidak lama selepas itu, muncul seorang individu bernama Al-Amin yang mengaku menjual Perlaking original dengan harga yang murah. Al-Amin ini merupakan seorang pemborong besar yang memborong Perlaking dengan harga jutaan ringgit dan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Safi menafikan bahawa Perlaking yang dijual oleh Al-Amin itu tiruan dan dia tidak pernah menjual Perlaking kepada pemborong. Al-Amin mencabar Safi Ilyas untuk membuktikan bahawa Perlaking yang dijualnya adalah tiruan dan memberikan jaminan pulangan wang 100% kepada pelanggan jika produk yang dijualnya itu adalah tiruan. Tidak lama selepas itu, tampil pihak pemborong yang merupakan kenalan kepada leader yang memberitahu bahawa Safi telah menjual produk tersebut kepada pemborong dengan harga yang sangat murah. Apabila leader cuba membangkitkan isu tersebut, Safi menuduh leader tidak tahu bersyukur dan dia meninggalkan kumpulan WhatsApp tersebut. Ada antara leader, stokis dan ejen yang baru saja membeli stok dan tiba-tiba stok tidak laku kerana pemborong menjual produk dengan harga yang jauh lebih murah. Akibat daripada masalah tersebut, banyak leader, ejen dan stokis yang kerugian dengan timbunan stok yang tidak dapat dijual. Safi juga didakwa membuat promosi sepenuh hari jadinya tanpa perbincangan dengan leader dengan harga yang murah. Hasilnya, stokis, ejen dan dropship tidak mendapat untung hasil jualan produk tersebut. Isu itu menjadi perhatian ramai sehingga sampai ke telinga Safi sendiri. Safi memberi maklum balas terhadap dakwaan menipu yang didedahkan oleh individu tersebut. Menurut Safi, nama leader tersebut ialah Ahmad Safwan dan merupakan antara leader yang tidak mencatat jualan yang baik dan tidak membeli stok selama 4 hingga 5 bulan. Safi pernah memberitahu bahawa leader yang tidak mencatat jualan yang baik selama 3 bulan akan ditendang keluar. Safi memberitahu bahawa leader sepatutnya mereka tidak boleh menyalahkan HQ dan menyebarkan fitnah jika tidak membuat jualan jika diri sendiri malas untuk berusaha dan tidak hadir semasa kelas marketing. Mengenai harga pula, banyak harga berbeza sejak isu produk tiruan berleluasa.
filter. Safi mengingatkan pengguna supaya memberi pelaking yang mempunyai hologram untuk lebih selamat. Safi menolak dakwaan bahawa leader mengalami kerugian kerana ramai leader yang membeli rumah dan kereta baru serta berjaya mengeluarkan produk jenama sendiri hasil daripada jualan pelaking. Safi juga mengakui dia juga ada membuat kesilapan semasa berniaga. Tetapi untung rugi menjadi adat dalam perniagaan. Jika tidak berani menanggung kerugian, dinasihatkan supaya individu tersebut tidak menceburkan diri dalam perniagaan. Di tempat ketiga bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah penampilan seksi Safi Ilyas di media sosial. Sekitar Jun 2018, semasa di bulan Ramadan, Safi Ilyas dikecam sekali lagi apabila dia memuat naik video di Instagram sambil menunjukkan aset miliknya. Video tersebut dimuat naik berikutan tuduhan netizen bahawa punggung Safi kelihatan berisi kerana memakai span atau padding supaya punggungnya kelihatan seperti wanita. Bagi menangkis tuduhan tersebut, Safi menunjukkan punggung aslinya dan tidak menggunakan span seperti yang didakwa oleh netizen. Seperti yang sudah dijangka, video tersebut mendapat berbagai reaksi dari netizen dan rata-rata mereka mengecam tindakan Safi yang dilihat tidak peduli dengan teguran yang pernah diberikan sebelum ini dan tidak kurang juga ada yang meluahkan rasa jijik dengan video tersebut. Sekitar Julai 2018, Safi yang seakan tidak serik-serik mencetuskan kontroversi telah mengadakan satu sesi photoshoot. Melalui Instagram Safi, dia telah memuat naik video belakang tabir photoshoot dirinya dalam keadaan separuh bobot. Membalut tubuhnya menggunakan kain yang berbulu. Difahamkan photoshoot panas ini dilakukan untuk promosi produknya iaitu Aurora. Video dan gambar dimuat naik Safi itu telah mendapat kecaman netizen yang rata-rata bengang dengan sikapnya mengagung-agungkan budaya hidup LGBT serta tidak kisah tentang halal dan juga haram. Malah ada juga yang mempersoalkan tindakan JAKIM dalam menangani isu ini dan kenapa Safi masih belum disiasat oleh jabatan berkenaan. Pada penghujung Disember 2018 pula, Safi Ilyas memuat naik videonya memakai bikini berwarna biru di laman Instagram miliknya. Difahamkan video berdurasi 20 saat itu diambil di dalam bilik hotel semasa dia sedang bercuti. Susulan itu, di ruangan komen dipenuhi dengan komen-komen negatif netizen yang nyata tidak bersetuju dengan pakaian yang dilihat terlalu seksi itu. Dalam pada itu, ada juga netizen yang memberi komen tentang dadanya yang kelihatan agak tinggi dan tidak kena pada tempatnya. Ada juga yang menyindir bahawa dia meniru Nur Sajat yang sebelum ini pernah dikecam teruk kerana memuat naik video memakai bikini di laman Instagramnya. Selain itu, Safi Ilyas sekali lagi menjadi perhatian ramai apabila berpenampilan seksi ketika bercuti di Pulau Langkawi. Gambarnya memakai bikini di atas bot yang dimuat naik di laman Instagram menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan netizen. Perkara itu turut mendapat perhatian Mufti Wilayah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang menulis surat terbuka buat usahawan muda itu. Dalam masa yang sama, beliau turut meluahkan hasrat untuk bertemu dengan Safi bagi bertukar pandangan dan berkongsi rasa hati untuk kebaikan bersama. Sekitar Februari 2019 pula, Safi dengan beraninya menayang buat apabila diusir oleh netizen agar meminta dia menayangkannya. Menerusi IG Live Safi Ilyas, ada netizen yang menegur bahawa dia kelihatan berisi dan Safi menafikannya serta menjelaskan bahawa hanya punggungnya semakin naik. Jadi dia membuktikannya dengan menayang pinggulnya itu dengan bergelik di hadapan kamera telefon. Walau bagaimanapun, ramai netizen menganggap itu hanyalah gurauan daripada Safi. Difahamkan ketika Safi sedang membuat live tersebut, dia sering ditegur kerana badannya sudah semakin berisi. Bengang dengan dakwaan tersebut, dia mempamerkan bukti bahawa dia masih langsing dengan mengelak kainnya untuk menafikan bahawa dirinya semakin berisi. Di tempat kedua bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah pendedahannya sendiri tentang pembedahan kosmetik yang dijalankannya yang bernilai jutaan ringgit. Sekitar Julai 2020, Safi Ilyas mendedahkan dia menjalani proses pembedahan kosmetik pada wajah, payudara dan punggung dengan kos mencecah 1 hingga 2 juta ringgit. Kita tengok cerita ni daripada atas sampai bawah memang cantik. So orang nak tahu lah sebenarnya berapakah nilai like yang telah dilaburkan mendapat kecantikan seperti ini. Okey, saya nak jujur ke tak jujur? Jujur. Jujur, okey. So, saya pun tak tahu berapa jumlah. Saya rasa lebih dalam 1 juta. Safi berkata pada bahagian wajahnya saja dia sudah membelanjakan hampir RM300,000 bersamaan dengan harga sebuah kereta mewah jenis Ford Mustang. So, kos dalam total lah RM300,000. Itu kat muka sajanya, muka mak saja pakai Mustangnya. So, belum touch mak. Dia juga memberitahu bahawa hanya 30 ke 35% saja bahagian di tubuhnya adalah masih lagi asli. Safi memberitahu dia menjalani pembedahan menaikkan kening dengan kos sebanyak RM30,000. Dia membuat hidung di Korea Selatan menggunakan tulang rusuk dengan kos RM45,000. Untuk hidungnya saja dia membuat pembedahan sebanyak 11 kali yang mana 10 kali sebelum itu dilakukan di Thailand dengan kos antara RM2,000 hingga RM4,000 untuk sekali menggunakan silikon. Dia juga menjalani pembedahan memotong kelopak hidung dengan kos RM10,000
RM20,000. Untuk memasukkan silikon ke dalam dagu pula, kosnya adalah RM3,000 hingga RM4,000 dan dia telah menjalaninya sebanyak 4 kali. Kini dia membuat rawatan pembinaan lemak di pipi, muka dan dahi dengan kos keseluruhan RM30,000. Dia juga membuat rawatan tarik benang pada wajah dengan kos RM18,000 yang mana perlu dibuat 6 bulan sekali. Rawatan suntikan botox di bahagian rahang untuk mengecilkan rahang pula dilakukan dengan kos antara RM2,000 dan perlu diulang dalam 4 atau 6 bulan sekali. Dia mengakui melakukan facial feminization surgery dengan memasukkan skru yang dikerat dengan kos dalam anggaran RM30,000 dan membuang tulang rahang dengan kos RM30,000. Bahagian muka sahaja menelan kos keseluruhan hampir RM300,000. Safi juga mendedahkan dia menjalani proses menyedut lemak di bahagian lengan dengan anggaran kos RM16,000. Dia juga membuat rawatan laser wajah dan juga membuang parut berlubang dengan kos RM20,000, membuat pembedahan sedut lemak di lengan sebanyak 4 kali dengan kos RM16,000. Selain itu, Safi juga menjalani pembedahan sedut lemak di perut dengan kos RM16,000, menyuntik silikon di punggung dengan kos RM30,000 dan memasukkan implan ke dalam payudara dengan kos RM40,000. Kita Ogos 2020 pula, Safi Ilyas mendedahkan bakal melakukan pembedahan menaikkan kening atau eyebrow lift dengan anggaran kos RM30,000. Safi berkata prosedur itu dibuat selepas mengalami masalah kening jatuh akibat kegagalan prosedur pemindahan lemak di dahi yang dibuat sebelum ini oleh doktor yang tidak bertauliah. Tidak lama selepas itu, Safi memberitahu bahawa pipinya mula bernanah disebabkan kegagalan prosedur pemindahan lemak yang dibuat pada November 2019. Safi berkata dia berasa seperti ada ketumbuhan kecil pada bahagian pipi kanan dan dia juga bersyukur kerana tidak perlu sebarang komplikasi selepas prosedur membuang nanah itu dijalankan. Pendedahan Safi Ilyas mengenai prosedur kecantikan yang dibuat pada wajah dan sebahagian anggota badan mencetuskan pelbagai persepsi dalam kalangan masyarakat. Malah perkara itu turut menarik perhatian golongan agamawan untuk bercakap mengenainya sekaligus mahu Safi Ilyas bertaubat dan kembali kepada fitrah. Namun begitu, Safi sempat menitipkan nasihat kepada penonton supaya tidak mengikut jejak langkahnya. Di tempat pertama bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas ialah kisah penghijrahannya daripada seorang maknya kepada lelaki dan kembali semula menjadi maknya. Kemudian saya start dengan solat duha. Saya start dengan solat duha 2 rakaat. Saya start dengan solat duha. Masa tu segala, sebab saya dapat merasakan segala perbuatan saya itu saya nak buat sebagai Allah terima saya walaupun saya seorang maknya. Kita April 2016, berita penghijrahan Safi Ilyas mengundang pelbagai reaksi daripada masyarakat. Ketika ramai memuji tindakannya itu, tidak kurang juga ada yang memperlekehkan keputusannya sekaligus menghakimi dirinya dan menganggap ianya hanya perbuatan yang sia-sia. Ada juga yang mengatakan ianya hanyalah strategi marketing untuk melariskan produk jenama Safi sendiri. Walau bagaimanapun, Safi menafikan hal tersebut kerana dia ikhlas berhijrah kerana Allah. Dalam bulan yang sama juga, Safi mengambil keputusan untuk membuang implan silikon di dadanya. Menerusi Facebook, dia yang lebih dikenali sebagai Safi Ilyas memberitahu dia selamat menjalani pembedahan tersebut di Hospital Kuala Lumpur. Safi juga menjelaskan dia nekat bertindak demikian demi mendapatkan redha kedua orang tuanya. Netizen menyokong tindakan Safi untuk berubah kepada insan yang lebih baik dan tidak kurang ada yang masih mencerca. Dengan tidak semena-mena, kisah penghijrahan Safi itu menjadi fenomena lantas melariskan produk jualannya, iaitu perlaking. Safi turut memberitahu dia akan cuba membantu dengan wangnya sendiri untuk menarik lebih banyak lagi maknya untuk berhijrah sepertinya. Pada tahun 2017, gambar Safi Ilyas berpakaian wanita mula tersebar di media sosial. Walau bagaimanapun, ada netizen memberitahu bahawa berkemungkinan gambar yang tersebar itu adalah gambar lamanya. Ada juga netizen yang mengaku terserempak dengan Safi di pusat hiburan dengan berpakaian wanita, tetapi tiada bukti daripada netizen tersebut. Selepas lebih kurang 2 minggu desas-desus berita Safi kembali dengan imej wanita, Safi Ilyas akhirnya tampil memberi penjelasan. Safi menerusi akaun Instagram peribadinya meluahkan rasa tidak puas hati dengan komen-komen negatif yang dilemparkan. Jutawan muda itu menafikan yang dia mahu mempersendakan agama atau menjadi penunggang agama, tetapi sudah menjadi adat iman seseorang itu ada kalanya turun dan naik. Menurutnya, lebih baik orang ramai bercakap dan doa yang baik-baik saja daripada berkata buruk tentangnya. Pada tahun 2019, Safi Ilyas dikatakan cuba untuk berhijrah ke fitrah asal untuk kali kedua. Meskipun pada hijrah pertamanya dia tewas, namun melihat dia sekali lagi kembali bangkit untuk berubah itu membuat netizen turut sebab mendengarnya. Safi juga dilihat sudah mengenakan baju lelaki dan selesa berambut pendek. Safi juga ketika itu mengeluarkan single Apa Salah Cinta dengan imej lelaki berbeza dengan imej wanita dalam single pertamanya, iaitu Cinta Gila. Selepas itu, Safi melancarkan single berunsur kerohanian bertajuk Hijrah Cinta. Rata-rata netizen mendoakan agar hijrah Safi kali ini berterusan dan juga istiqamah. Akhir tahun 2019, Safi Ilyas memuat naik gambar lamanya yang berpakaian wanita dan memberi gambaran dia akan kembali menjadi maknya. Sekitar Februari 2020 pula, Safi meraih perhatian netizen apabila
memperlihatkan dirinya sedang menjalankan pembedahan kecil semata-mata untuk membuat lesung pipit tiruan di Instagram. Dilihat ke ruangan komen, rata-rata pengikutnya mempertikaikan tindakan usahawan berkenaan yang sebelum ini sudah berikuran untuk kembali ke pangkal jalan. Malah ada yang turut menyoalkan kesanggupan Safi menanggung kesakitan semata-mata untuk berubah menjadi perempuan kembali. Tidak kurang juga yang meluahkan rasa kecewa dengan penampilan Safi dalam video berkenaan kerana menyangkakan dia benar-benar sudah berhijrah tempoh hari. Safi kembali menjadi wanita semula atas alasan tidak tahan dicemooh oleh netizen dan jiwanya lebih kepada seorang wanita. Sejak dari itu, Safi terus menjadi maknya dan melakukan beberapa pembedahan untuk melengkapkan penampilannya dan juga memperbaiki pembedahannya sebelum ini. Sehingga kini, Safi Ilyas masih lagi menjadi maknya dan belum bersedia untuk kembali menjadi lelaki. Apakah pendapat anda tentang kontroversi yang dicetuskan oleh Safi Ilyas dalam carta Kak Ponti TV dalam video kali ini? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Kau puasa ke tak? Kau cakap, kau puasa ke tak? Cakap cepat. Puasa ke tak? Ustaz kau tak ajar